audit dalaman keselamatan dan kesihatan. Kebenaran, audit dalaman merupakan satu kaedah untuk mengenal pasti masalah, risiko dan ketidakpatuhan di samping memantau pelaksanaan keselamatan. Ia juga memberikan tumpuan kepada penambahbaikan serta pengenalpastian amalan yang baik untuk sebuah organisasi. Skop yang terpakai pada semua warga universiti, aktiviti yang di bawah kelulusan universiti dan semua permit atau kemudahan yang dimiliki, diduduki atau diuruskan oleh universiti. Rujukan audit dalaman ada pada Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994, Akta Kilang dan Cedera 1967, Guideline on Occupational Safety and Health Act 1994 dan Malaysia Standard. Pengauditan pertama perlulah mendapat keputusan oleh Net dan Sudara dan Pengarah Bahagian Ocean. Kedua, melantik Ketua Sistem Audit. Kemudian melantik Tata Kuasa Audit dalaman bagi melakukan pengauditan. Pelaksanaan pertama belum mengikut jadual dan tepat pada waktu. Kemudian mengadakan mesyuarat pembukaan audit, mengumpul bukti dan membuat catatan dan akhirnya mesyuarat penutup audit dalaman dan disertai dengan audit. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang HIRAC. Objektif HIRAC adalah untuk mengenal pasti semua faktor atau bahaya yang boleh menyebabkan kemudaratan terhadap pekerja. Selain itu, untuk mempertimbangkan kebarangkalian bahaya yang berlaku dalam apa jua keadaan. Dan seterusnya ialah untuk membolehkan majikan merancang dan memastikan risiko dapat dikawal pada setiap masa. Sebelum kita pergi ke lebih lanjut, kita perlu tahu apa itu hazard dan apa itu risiko. Hazard ialah sumber atau keadaan yang berpotensi untuk membahayakan dari segi kecederaan atau kesihatan manusia, kerosakan kepada harta benda, kerosakan kepada alam sekitar atau gabungannya. Risiko pula adalah keadaan, kemungkinan dan keterukan kejadian berbahaya tertentu. HIRAC adalah terdiri daripada Hazard Identification, iaitu mengenal pasti hazard, Risk Assessment, iaitu penilaian risiko, dan Risk Control, iaitu kawalan risiko. Antara kaedah untuk mengenal pasti hazard ialah Accident Record, iaitu memeriksa rekod kemalangan di tempat kerja. Selepas itu Workplace Inspection, iaitu membuat pemeriksaan di tempat kerja. Seterusnya ialah Brainstorming, iaitu berkongsi pendapat antara majikan dan pekerja. Employee Feedback, aduan daripada pekerja tentang bahaya yang dapat dikenal pasti. Jurnal, mencari maklumat pada jurnal. Dan akhir sekali ialah Manufacturer Spesifikasi. Seterusnya ialah Risk Assessment, iaitu penilaian risiko. Terdapat 3 kaedah untuk menilai risiko, iaitu kualitatif, kuantitatif dan semi-kuantitatif. Kualitatif adalah menggunakan kata-kata untuk menggambarkan magnitud keterukan, potensi dan kemungkinan bahawa keparahan itu boleh berlaku. Kaedah ini menggunakan pengetahuan pakar dan pengalaman untuk menentukan kategori kemungkinan dan keterukan. Kuantitatif pula ialah menggunakan nilai berangka untuk kedua-dua keterukan dan kemungkinan menggunakan data dari pelbagai sumber seperti pengalaman kemalangan lepas dan dari penyelidikan saintifik. Severiti boleh ditentukan dengan memodelkan hasil peristiwa atau set peristiwa atau dengan ekstrapolasi dari kajian percubaan atau data lalu. Kuantitatif pula skala kualitatif diberikan nilai berangka. Objektifnya adalah untuk menghasilkan skala kedudukan yang lebih luas daripada yang biasanya dicapai dalam analisis kualitatif tetapi tidak mencadangkan realistik. Akhir sekali ialah Risk Control, iaitu mengawal risiko. Terdapat 5 kaedah untuk mengawal risiko, iaitu Elimination, Substitution, Isolation, Administrative, PPE. Elimination ialah penghapusan, iaitu dengan meninggalkan tempat kerja dengan serta-merta jika terdapat risiko bahaya. Yang kedua ialah substitution, iaitu pergantian, contohnya mencari alternatif lain untuk melakukan pekerjaan. Isolation, pengasingan. Administrative, pentadbiran, dan PPE, iaitu memakai peralatan keselamatan seperti goggle, sarung tangan dan lain-lain lagi.
Kuasa makmal dan pinggir ISO 7010. Apa itu ISO 7010? Ini singkatan untuk International Organization for Standardization. Ini dalam bentuk simbol yang bertujuan untuk menyampaikan safety information menggunakan sedikit perkataan untuk mencapai pemahaman manusia. Kurangnya standardization akan menyebabkan keliruan dan menyebabkan risiko kemenangan. Safety sign digunakan untuk mengurangkan risiko pada manusia. ISO 7010 terdiri daripada 5 gabungan bentuk dan warna. Seperti anda lihat di sini, ini adalah contoh ISO 7010 shape and color or sign type. Pertama sekali ialah prohibition sign warna merah dengan bulatan dengan garisan diagonal. Keduanya mandatory sign berwarna biru dan berbentuk bulat. Seterusnya warning sign berbentuk kuning dengan berbentuk equilateral triangle with rounded corners, dan juga safety condition sign berwarna hijau berbentuk square or rectangle, dan akhir sekali fire safety sign berwarna merah dan berbentuk square.